kecek luar pula tadi. Juga korang sudah. Ni orang kajang. So, sebenarnya di Kelantan ni rasa nak buat interaksi, dan bila balik duduk sebulan 2 bulan ni rasa sangat nak jumpa ni, tapi tak boleh semua orang jumpa, beberapa orang saja. So nak buat apa yang boleh, dan alhamdulillah hari ni dapatlah tengok sikit nama-nama dan sebagainya, dan kita anggaplah hari ni adalah hari kita bincang-bincang lah kan, sembang-sembang untuk sempena Ramadan ni setakat yang boleh. Dan nak cuba hormati masa, dan setakat yang diberi pandangan sejam, bermula pada pukul 10 sampai pukul 11, tapi kita 10.25 mungkin 11 minit, 10 minit. Cuma akan cuba hormati masa ikhwah-ikhwah sekalian supaya kita dah ada komitmen lain kan. Dan pengurusi boleh ingatkan anak-anak kalau anak terlajak sikit. Rasanya insyaAllah akan kita cuba tepati. Dan 2 minggu lepas anak online dengan ikhwah Johor, Ikram Johor. Ikram Johor bagi tajuk jugalah, bagi tajuk Ikram Johor, bagi tajuk suburkan amalan, mantapkan kepribadian. Ini Ramadan ni, nak mantapkan kepribadian. Dia kata tegur apa-apa yang kita boleh buat dan sebagainya. So buatlah sikit-sikit, cakap-cakap. Hari ni tajuk Kelantan pula, Ramadan menjana ketaatan, meraih ketakwaan. Lagi power sikit nampak tajuk dia tu. Menjana ketaatan, meraih ketakwaan. Dan boleh tambah lagi lah, menambahkan kekuatan dan sebagainya. So tajuk ni agak lebih power daripada Johor lah. Bukan nak banding tajuk, tapi maknanya itu ada hasrat dia kot di sebalik tajuk tu. Anda tanya Ustaz Aziz, kita nak suruh anda sebut apa ni? Sebut je lah Ustaz, cuma tajuk kita ni lebih kurang untuk mantapkan ketaatan dan takwaan. Anda nampak di sana ada hasrat lah di sebalik tu. Cuma anda tak tahu sama ada anda boleh memenuhi hasrat ikhwan-akhwat sekalian. Yang penting hari ini kita dapat jumpa je lah, sembang-sembang. Semoga kita dapat manfaat bersama. Jadi ikhwan-akhwat sekalian, anda cuba nak bersembang hari ini. Sebab tu sebenarnya anda minta supaya di Google Meet kan hari ini, mungkin komunikasi boleh. Dan kalau ikhwan nak menyampuk pun, no problem, ahlan wa sahlan, lebih harmoni, lebih selesa. Yang tunjuk gambar kerah je tak tahu apa-apa tu tak sedap kan. So anda pun rasanya ada interaksi juga sikit sebanyak dengan ikhwan dan akhwat sekalian. Sebagaimana kita duduk dalam dewan lah, kita anggap begitu. Sebab anda tak suka sangat bercakap depan besi ni, depan skrin ni. Rasa kaku dia kan. Jadi hari ni anda nak buat beberapa poin, 4 poin penting lah dalam memenuhi keperluan kita ini, iaitu pertama sekali mengenai Ramadan, cakap sikit tentang peranan Ramadan dalam membentuk pribadi kita. Seterusnya anda akan buat satu topik yang ada dalam kepala anda beberapa minggu lepas dan beberapa bulan sebenarnya, iaitu bagaimana kita nak lahirkan, kita nak jadikan hidup kita ni hidup berkualiti. Anda cuba nak konkludkan urusan hidup kita seharian, muda, kita daripada muda belajar, lepas tu kerja, lepas tu kita kahwin, lepas tu sibuk dan sebagainya, lepas tu macam umur anak dah masuk 55, 56. Jadi kita orang umur 55 ni tak tahu dah berapa orang kat sini, kalau rasa nak angkat tangan, angkatlah tangan. 55 ke atas, bukan tua, orang yang ada agak lama sikit lah kan, lama, yang masih boleh pakai lagi sikit sebanyak kan. So kita banyak buat conclusion kepada kehidupan. So anda fikir-fikir sekarang ni apa yang sepatutnya anda buat kan? Sepatutnya kita buat apa? Umur dah 55, kawan-kawan yang meninggal pun dah ramai. Kawan-kawan meninggal yang muda kita orang meninggal, yang ni pun meninggal. Jadi sesiapa saja boleh stop, tutup file, Allah SWT boleh ambil dalam masa saja dalam dunia ni, siapa saja, tak kira siapa. Dan dalam tempoh yang Allah beri kepada kita tu, apa yang patut kita buat, apa kualiti yang kita buat untuk menjalani kehidupan yang kekal abadi selepas ke dunia yang terlalu pendek ni. Baru ni kita ada kematian seorang ukhti Ustazah Sharifah Zain, walaupun mungkin dengan Ikram Kelantan tak tahu setakat mana penglibatan dan sebagainya, cuma dia tak masuk ahli Ikram lah, cuma dia adalah ikhwah kita, akhwat lama kita, akhwat kepimpinan, ahli jemaah daripada Mesir lagi, dan dia dah banyak membina akhwat-akhwat masa di Mesir dulu. Dia meninggal, sakitnya sikit-sikit je lah, sakit lutut dan sebagainya, ada sikit kecil manis, cuma agak mendadak lah kematian dia. Dan masuk hospital baru 3 hari sahaja. Jadi terasa sangat kehilangan kawan-kawan yang terlalu awal. Jadi
So anda terfikirkan bila meninggal nanti dah hilang. Jadi semasa kita hidup ni, apa yang bersakit baki apa umur yang kita ada ni, beberapa bulan, tahun dan sebagainya, apa yang kita nak bawa ke akhirat nanti. Jadi apa yang paling baik? Siapa yang terbaik kat dunia ni? Itu menjadi persoalan-persoalan. So anda cuba melihat kepada yang terbaik di dunia ni, kalau dalam sejarah dunia ni ialah kaum para sahabat. Para rasul, para nabi dan para sahabat. Kan? Para nabi. So tengoklah Nabi buat apa sampai Allah nanti dia sebagai Nabi dan dia buat kerja yang berkualiti, kemudian dia mati dan sebagainya. Oh, ini yang kualiti-kualiti kerja Nabi ni kena tengok. Semua Nabi-Nabi. Cuma kita ni mungkin tak boleh buat sebagaimana Nabi buat. Terlalu jauh. Nabi Sulaiman dia boleh perintah apa tu laut, daratnya yang boleh macam-macam. Nabi-Nabi dia kelebihan-kelebihan dia. Kemudian kita boleh tengok ialah terdekat ialah Rasul. Kemudian yang terdekat lagi Rasul special. Manusia yang paling baik atas dunia. Kita cuba buat yang sebagaimana yang dibuat, ikutlah sebaik mungkin. Contoh yang dekat sebaik itu orang yang macam kita ni, yang bukan yang dilantik apa sebagainya ni adalah para sahabat. Jadi anda tengok apa kualiti para sahabat ni sampai Rasulullah kata jangan kamu sesiapa pun sentuh sahabatku. La tasubbu ashabi. Falau anfaqa misla Uhudin zahaban, sesiapa jangan mengeji atau menghina sahabat-sahabatku. Sesiapa yang ada emas sebesar bukit Uhud dan dia menghadiahkan sedekahkan emas itu, infakkan emas itu, pahalanya kalau banding apa sahabat tak sampai pun secupak beras ataupun segenggam makanan. Bermakna kualiti hidup sahabat terlalu besar. Paling mudah kita kata, ya sahabat bersama dengan Rasul memperjuangkan Islam, kalah mati dan sebagainya. Tak kira apa-apa, keluarga semua diserahkan kepada Allah SWT. Sebab Rasulullah nak buat apa, dia akan buat. Itu suasana hidup yang mungkin orang lain tak boleh nak create. Kita tak boleh nak create sebab Rasulullah ada kat depan. Cuma sahabat-sahabat ni adalah manusia-manusia biasa. Yang miskinnya, ada yang kaya, ada yang susah, yang kerja, yang masalah tu, yang masalah dan sebagainya. Semua ada masalah. Kehidupan ada masalah sahabat yang berlaku pada kita. So bagaimana mereka boleh jadi special? Apa yang special ni mereka ni? Apa yang mereka buat sampai Rasulullah jamin? Sehingga ada sahabat yang dijamin syurga. Ada sahabat yang dijamin syurga yang memang top-top punya sahabat. Ada satu sahabat tak masuk dalam jaminan syurga, tetapi Rasulullah kata, kamu nak tengok siapa ahli syurga, pergi jumpa sahabat. Kemudian ada seorang sahabat tu, aku nak tengok lah dia, Rasulullah kata ahli syurga, aku nak pergi sama dia. Dia pergi sama sahabat tu. Kata Syekh, aku nak tumpang duduk sini boleh? Boleh. Aku tumpang minum sini? Boleh. Dia pun minum air sekali. Tumpang tidur sini? Boleh. Tidur malam kat situ. Sebenarnya dia nak tengok cek apa sahabat tu buat sampai dia Rasulullah kata nak tengok syurga dia. Sahabat tu macam biasa, bangun malam, solat tahajud 2 rakaat, kemudian tidur balik. Lepas tu dekat subuh bangun sekejap, lepas tu solat sebelum subuh, qiyam, kemudian solat subuh, kemudian sudah. Lepas tu dia tanya pagi esok masa makan pagi. Dia kata, aku datang sini aku nak tahu kenapa kamu dijamin oleh Rasulullah disebut ahli syurga. Aku tengok kamu tak buat apa-apa pun, semayang malam pun 2 rakaat je. Aku sembahyang 4 rakaat, aku contohnya kan. Aku sembahyang lebih lagi. Apa ada pada kamu? Dia kata, sebelum aku mati, sebelum aku tidur, ada doa yang aku baca. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbuna innaka ra'ufur rahim. Aku memaafkan semua manusia yang buat salah padaku. Itu je dia kata. Malam-malam aku berdoa sebab Allah Taala, aku minta Allah Taala, ya Allah, aku ampunkan semua dosa. Maknanya dia maafkan semua manusia yang buat salah kepada dia. Itu je. That's it. Orang macam ni boleh masuk syurga. Bermakna kita pun boleh sampai ke situ. Tapi kita kena ada kualiti. Apa kualiti sahabat tu? Kualiti sahabat tu bukan mudah untuk maafkan orang. Anda cuba ikhlas sekalian. Cuba kita list orang yang kita bengang kat atas ni. Bengang. Marah lah. Sakit hati atas dunia ni. Hak kita duduk say-say ni. Kita list ni, keluarlah 3 orang. Atau 3 orang ke 4 orang ke. Kita kata, 3 orang ni memang buat lah. Anda masa dulu dia pernah khianat kita ke, curi basikal kita ke, tipu kita ke, bisnes kita ke, buat fitnah kita ke. Kita cuba list 3 orang, okey lah yang ni aku boleh maafkan. Yang ni taklah terus sangat, tak apalah, aku tak apa-apa. Yang seorang ni minta maaf, aku tak maafkan. Maknanya, sukar untuk kita maafkan semua. Ada lagi terdetik hati kita. Memang tidak senang untuk kita maafkan. Kalau kita boleh buat tu, jaminan syurga oleh Allah SWT.
Itu antara contoh, bermakna maksud di sini ialah kualiti-kualiti kerja yang perlu dibuat, kita kena fikirkan. Jadi, Ana akan bercakap pasal kualiti amal supaya persiapan kita untuk akhirat kita berkesan. Kita datang Ramadan sekarang, dan lepas Ramadan kita akan pastikan kita berkualiti. Daripada kualiti amal tadi, Ana akan sebut, Ana akan berpandukan pada satu hadis Rasulullah SAW tentang apakah sebaik-baik amalan. So, Ana pun cuba carilah dalam hadis-hadis ni apa sebenarnya bagaimana. Ada satu hadis daripada Aisyah, dia kata Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, sahabat ni gitu juga. Sahabat-sahabat ni dia berebut-rebut ni nak ambil yang terbaik ni, ambil yang terbaik, paling-paling besar. Jadi sahabat pandai buat soalan-soalan sport ni, soalan-soalan yang memang power-power ni. Antara soalan power yang sahabat tanya, ya Rasulullah, beritahu aku apa yang amalan yang paling Allah suka. Allah suka apa supaya aku buat ni Allah suka. Dia sahabat kan dia nak juga yang berkualiti kerja dia. So dia buat apa? Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Khairul amali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan ialah berterusan, konsisten, istimrar, tak putus, buat sama. Wa in qalla, walaupun sikit. Oh, maknanya bukan masalah pergi buat umrah setiap tahun, bukan masalah buat yang besar-besar, tetapi buat yang kecil tapi berterusan. Ini Allah suka. Allah tak suka ni semangat 2 hari. Contohlah kita sembahyang tahajud lah. Satu malam tu pas Zuhur, sampai ke subuh sembahyang tahajud. Kita pun buat ramai-ramai ikram Kelantan. Lepas tu, power betul daripada awal sampai tu tadi. Lepas tu, okey kita jumpa pula untuk solat tahajud 3 bulan akan datang. Lepas tu tak mari ni apa semua pun, paling-paling tidak pun tahun depan lah sekali lagi. So maknanya ini bukan Allah suka. Bagus solat tahajud, tapi yang kualitinya ialah kita sembahyang setiap malam 2 rakaat berterusan. Ini lebih kualiti daripada kita semalam lama kita buat sekali. So bila sahabat tanya, Rasulullah jawab itu. Jadi Rasulullah jawab lagi, aklifu, mana kamu taklifkan, kamu wajibkan pada diri kamu buat sesuatu yang kamu layak, tapi kamu boleh berterusan. Itu Allah SWT suka. So ini cukup baik dan cukup mudah untuk kita amalkan. So sekarang ni kita kena search apa amalan-amalan yang berkualiti, yang boleh kita buat, yang mudah kita buat, tapi berterusan sehingga Allah suka kita. Dengan sebab itu pun dah cukup untuk masuk syurga. Ingat syurga neraka ni ia bukan masalah jumlah besar buat pahala. Tidak. Jangan challenge Allah dengan pahala yang kita buat, dengan bilangan pahala. Jangan challenge. Itu tak boleh challenge langsung. Sebab semua apa yang kita buat ni adalah kewajipan. Bila kewajipan, nilai kewajipan itu adalah setakat mana Allah nilai dia tu. Macam mana kita buat pun, kita nak, dan hadis mengatakan, kamu buat apa pun amalan, dia tak sama dengan nikmat yang Allah beri pada kamu walaupun sebelah mata. Sebelah mata Allah bagi ni, bukan 2, sebelah je. Akan buatlah semua amalan untuk bayar harga sebelah mata. Tak boleh nak bayar. Itu bercontoh. Dah kalau 2 belah, kalau bernafas, kalau bergerak, kalau nadi dan sebagainya, dan semua amalan lain, kita tak boleh nak channel Allah SWT dengan pahala kita. Kita yang boleh kita buat ialah kita buat yang terbaik, yang Allah paling suka, walaupun kecil, dengan tu Allah SWT terbaik Allah kita suka. Jadi, anda lihat di situ, antara sahabat yang kita tak jauh sebenarnya. Jadi, anda cuba nak check amalan-amalan sahabat. Memang special sahabat ni. Special tu bukan special banyak dia buat, tapi special dari sudut keikhlasan, kesungguhan, dan ada benda yang sahabat-sahabat ni ada lebih-lebih dia sendiri. Dan kita pun boleh buat yang lebih-lebih kita buat. Macam orang kata, Allah kata, kamu ni banding pahala umat dengan pahala Abu Bakar tak sama. Macam mana kita boleh banding? Orang Abu Bakar tak pergi buat umrah macam kita. 3 bulan sekali, setahun sekali. Abu Bakar tak sekian-sekian. Tapi kenapa dia boleh special? Kenapa pahala ni tak sama dengan pahala umat ni? Apa lebihnya Abu Bakar ni? Tengok sirah Abu Bakar. Tengok sirah Umar. Jadi, sahabat-sahabat depan kita adalah contoh-contoh yang bagaimana untuk memberi untuk melihat kualiti-kualiti amal yang sepatutnya kita boleh lakukan. Jadi, anda sebut adik tadi, untuk di sana ada perbuatan amalan-amalan yang mudah tetapi berterusan yang boleh menjamin kita hidup berkualiti. Jadi, topik anak hidup berkualiti untuk seterusnya dan untuk akhirat kita nanti.
Jadi itu tadi akan sebutlah, baru masuk tajuk lagi ni. Masalahnya 10.40. So, ikhwan sekalian, kita sekarang dah masuk bulan Ramadan. Dalam kita nak dapatkan hidup berkualiti, Ramadan. Bila datang Ramadan, standard semua orang akan sembahyang tarawih dan sebagainya. Cuma ada cabaran sekarang ni, tak boleh solat tarawih dekat masjid, tak semua masjid buka. Dan anda pun mengamuk dekat bawah ni kan. Dalam Facebook pun ada masuk lah. Apabila datang surat daripada MAIK, tutup semua masjid. Kecuali masjid bandar saja, sekian-sekian. That's it, bagi anda terlalu drastik dan terlalu tidak adil. Buka lah, bagilah dua orang solat ke, biarlah azan kedengaran, biarlah imam. Apa salahnya dua orang ni kalau banding dengan Maidin tu? Anak kata hari Ahad baru ni kata Kelantan bukan Serambi Mekah lagi. Itu bengang lah. Sebab apa? Sebab dia sampai tutup saja, semua orang marah. Alhamdulillah, terus hari yang sama juga boleh buka AJK saja. So that's it. Sekarang ni. Okay. Bulan Ramadan datang dan kita bersungguh-sungguh untuk salat. Apabila ada halangan-halangan yang sikit-sikit pun, itu ikhwan sekalian, dia sebut kat sini. Kalau dalam Islam ni istimewa dia apa tahu? Sekarang nak solat dekat masjid terhad dan mungkin tak semua orang boleh solat Jumaat. So kita pun solat kat rumah. Pahalanya sama juga dengan solat masjid, walaupun tidak di masjid. Nak iktikaf di rumah, sama juga pahala iktikaf di masjid. Itu kelebihan Islam. Kita solat rumah, tak ada orang. Ada dua orang ke makmum ke atau seorang dia kata, insyaAllah pahala tak Allah gandakan. Itu kelebihan. Jadi, bila datang bulan Ramadan, kita cakap pasal Ramadan, ialah bulan tarbiyah, semua orang sebut pada bulan madrasah, ihya Ramadan, tarbiyah, mendidik. Yang menjadi persoalan besar ialah, habis Ramadan, apa yang berlaku? Yang menjadi persoalan yang mencabar semua umat Islam di atas dunia ni ialah bulan Ramadan memang mereka fokus ibadat, alhamdulillah. Solat tarawihnya, puasanya, sedekahnya dan sebagainya. Bertukar manusia daripada manusia yang biasa kepada manusia Rabbani, kepada manusia yang Ramadani. Sebab itulah, tetapi habisnya Ramadan, balik semula kepada asal. Seolah-olah tidak memberi kesan. Okey, ini semua orang sebut. Semua tazkirah pun sebut. Sampai esok Qardawi pun sebut kun Ramadaniyun wala takun Rabbani, kun Rabbaniyun wala takun Ramadaniyun. Jadilah kamu orang Rabbani dan kamu jadi orang Ramadan. Orang Ramadan ni sibuk Ramadan dia, lepas tu dia tak jadi. So dia jadi sepatutnya jadi orang Rabbani, maknanya Ramadan tak Ramadan kita konsisten. Ramadan dia cas bateri, tapi selepas tu dia lebih besar, lebih baik dan lebih baik. Dan Ramadan tahun ni sepatutnya kita berakhir dengan lebih baik daripada sebelum ni. So, apa yang lebih baik daripada sebelum ni? Kita tak solat tarawih lagi, tetapi kita lebih baik dari sudut amalan kita. Yang ni anak nak masuk fokus, hasil daripada Ramadan, anak nak kaitkan dengan yang anak sebutkan tadi, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan adalah berterusan walaupun sedikit tetapi konsisten. Yang ni sifat yang sepatutnya ada bagi kita setiap dai, dan ada benda yang kita teka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, benda yang Allah suka dengan kita. Kalau sebut je nama kita, yang ni solat duha memang dia tak pernah habis dalam diri dia. Macam tu. Tak pernah miss solat duha. Bukan special. Yang ni tak pernah miss sedekah. Special. Yang ni tak pernah ni. Mana kita ni ada istimewa kita. Dan kita tak sama. Jadi, kaitkan kita juga sebagai seorang da'i yang kualiti tadi, kita habis Ramadan, tiba-tiba hidup kita tak berkualiti. Hidup kita macam orang lain, tak patut. Da'i, dia tak buat lebih pada orang lain, berdosa tau. Bukan masalah kita buat lebih pada orang, kita boleh pahala. Da'i, kalau dia tak buat benda-benda yang sepatutnya kita buat ni, kita dah masuk peringkat antara dosa dengan pahala. Ahli ikram berbeza dengan bukan ahli ikram. Ahli ikram berbeza, bila kita kata kita ahli ikram, mana kita dah beri komitmen kita. Maknanya saya akan berjalankan dakwah kepada Allah SWT. Saya akan jaga keluarga saya akan dakwah masyarakat saya akan bina negara kita. Saya. Semua adalah janji-janji kita sebab kita berada dalam ikram. Bila kita tak buat, dia antara dosa dan pahala. Sebab apa? Sebab kita berada di situ. Cuma, bukan di sini maknanya, kalau itu tak ada ikram, memang dosa banyak. Tak. Itu kita dah masuk satu peringkat yang kedua, bermakna kita dah memberi komitmen. Kalau kita jalankan komitmen, kita memang strong. Dan kita memang tak sama dengan masyarakat. Dan kita memang berkualiti. Yang kita tak nak ialah jadi ahli ikram. Tapi sama je amalan orang lain. Tak boleh. Sama tu dah dosa dah. Sama tu dah tak patut dah. Contoh kita ambil contoh. Sembahyang jemaah
di masjid. Ambil contoh kan. Sembahyang berjemaah di masjid. Sepatutnya sembahyang jemaah di masjid ini adalah agenda umat Islam. Siapa umat Islam tak pergi solat jemaah di masjid, memang tak sepatutnya. Tapi yang berlaku ni adalah beberapa orang saja kat masjid ni. Memang tak ramai. Okey, kita tengok fokus kita. Kalau ahli ikram tak pergi solat jemaah di masjid, ada masalah tu. Dan tak sepatutnya kita tegur ahli ikram ni untuk solat jemaah di masjid. Cukuplah kita dengan bertazkirah sampai bertua tak habis-habis. Tegur sampai tak sampai tua. Sampai lama tak habis-habis. Tak berubah-ubah. Tak boleh. Kita kena beza kita dengan orang lain. Kualiti hidup kita, amalan kita tu belum nak sebut yang lain lagi. Tak boleh kita samakan kita dengan orang lain. Tak boleh. Kita tak boleh apa tu nak kita kena excellent kita ke depan tu tak boleh samakan dengan orang lain. Kita tak nampak kedaian kita tu. Sekarang ni, cuba kita ukur dari sudut amalan. Kalau kita pun tak boleh nak commit sembahyang jemaah di masjid, bermakna kita dah buat something wrong. Bukan kita tak buat something lebih. Bukan kita tak buat something lebih. Kita tak buat something wrong. Kita dah buat something wrong. Kita dah buat silap. Takkan seorang da'i tu nak pesan dulu supaya sembahyang jemaah ke masjid. Tak sepatutnya berlaku. Tapi ini berlaku ni. Kalau dalam ikram tu, contoh ni kan, benda-benda basic dalam ikram tak sepatutnya kita buat, masih kita buat. Komitmen dengan program. Komitmen dengan program contoh ni, kalau kita susun program, tak datang sebab ada masalah, itu cerita lain. Tapi tak datang yang sebab kita malas datang atau tak datang, itu tak sepatutnya berlaku pada ahli ikram. Sepatutnya benda ni tak payah sebut dah. Benda tu memang dah tahu dah, okey program kena mari. Kalau ada komitmen bulanan kena bayar. Kalau ada sekian kena buat. Benda-benda macam ni sepatutnya kita dah pak dalam diri kita. Benda tu tak payah dia tegur lah. Tapi kita terpaksa tegur lagi. Kita terpaksa buat lagi. Sehinggalah berlaku budaya dalam ikram ialah program tarbiyah tu berterusan sampai tua. Tarbiyah memang kena berterusan. Tetapi kita terpaksa pujuk, rayu, ajak, selesai. Bila nak selesai ni? Ummah kita kat depan tu ramai lagi yang kita nak selesai. Kalau yang ni tak selesai, itu masalah. Itulah maksud anak hidup berkualiti ni. Benda-benda basic tak sepatutnya masih berlaku. Anda ambil contoh analogi mudah. Kita sebut dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah ilallah dalam bahasa Arab. Dakwah ilallah. Dakwah dalam bahasa Arab, dalam bahasa ni dakwah ni ajak orang makan dia kalau bahasa Arab. Jom dakwah dia, ajak makan. Tapi dalam istilah ajak daripada tidak Islam kepada Islam. Ajak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah sebenar ialah mengajak manusia mentauhidkan Allah SWT. Itu dakwah. Tetapi dakwah yang tu dah tak jadi agenda utama dah. Dakwah sekarang ialah mendakwah orang-orang Islam supaya buat baik. Betul tak? Bila sebut pendakwah pada kita, kita fikir ajak orang buat baik, ajak orang buat kebajikan, ajak orang buat ibadat. Itu bukan dakwah tu. Itu adalah aktiviti yang kita tak buat, kita terpaksa buat. Dakwah ni ialah pergi ajak orang bukan Islam tu, beratus ribu lagi, berjuta lagi tak masuk Islam tu, itu sebenarnya tanggungjawab dakwah. Tapi bila sebut dakwah sekarang ni, orang nampak itu, ajak orang Islam buat ni. Sebab apa? Sebab yang tu yang ganggu kehidupan kita seharian. Menyebabkan kita terpaksa ambil masa untuk dakwahkan orang Islam kepada yang lebih baik. Dan kita jangan teruk lagi untuk kita ambil masa lagi untuk dakwahkan ahli ikram supaya ikut program. Allah, haru kita kena macam ni. Jadi kalau kita, batulah kita program. Sampai bila nak habis program ni? Teruskan program tak boleh nak habis. Masa dari sudut programnya. Tetapi kita janganlah itu menyebabkan kita jadi tukar. Oh, anak okey, alhamdulillah Ustaz, dakwah anak okey, usrah anak hadir, syokar anak bayar ni, anak buat anak okey dia dakwah anak. Apa benda tu? Bukan dakwah tu. Itu kewajipan asas yang tak patut disebut dan tak patut dipertukarkan. Yang penting awak ni dengan masyarakat macam mana, dengan sekeliling macam mana, dengan jiran macam mana, dengan tempat kerja macam mana. Apa yang buat? Itu paling tidak dengan umat Islam. Tu dengan orang yang bukan Islam lagi tu, buat apa? Kita nak jawab apa dengan Allah SWT besok? Kalau ada yang tak masuk Islam kat Kelantan, bui-bui Cina tu, kita nak jawab apa? Apa sentuhan kita? Apa dakwah kita? Apa ziarah kita? Tak buat apa-apa. Tengok. Jadi, itu yang disebut kualiti tadi. Ahli ikram perlu berkualiti. So, selepas Ramadan ini, anda tak nak sebut fadilat amal pada bulan Ramadan. Semua kita dah tahu, boleh baca dan kita lebih tahu. Ikhwah lebih tahu daripada anak baik ini. Tapi yang anda nak tengok ialah, lepas Ramadan, kita kena lebih baik daripada yang sebelum Ramadan. Untuk yang lebih baik, anda nak bagi solusi dia. Solusi ialah, kita tengok kepada hadis tadi, khairul amali adwamuha
wa in qalla. Sebaik-baik amal ialah berterusan walaupun sedikit. Yang berterusan walaupun sedikit ni anak nak maksud sikit. Iaitu apakah dia, tanya ikhwas sekalian, ikhwas tolong interaksi kalau ikhwas nak interaksi, tulis kalau ikhwas nak tulis. Contoh Adwa Muha ni, anak ambil contoh solat, semayang. Okey, semayang, solat. Solat berjemaah di masjid. Solat berjemaah di masjid. Maknanya kita kalau nak solat, kita akan pastikan kita solat di masjid, berjemaah di masjid, maksud anaknya adalah awal waktu lah. Kita tak solat. Kita nak solat, kita pergi ke masjid dan kita solat berjemaah di awal waktu. Maknanya, Adwa Muha tadi, kalau kita nak solat, kita pastikan kita solat tu di masjid dan berjemaah dan di awal waktu. Dan kita konsisten ni benda ni. Kalau sebelum ni kita tak buat, contoh kita tak buat. Kalau kita nak solat ni, memang kita solat kat pejabat lah, ke apa semua. Itu anak tak kata kena pergi ke masjid. Anak kata lebih afdal kita ke masjid. Dan kita kena fokus, seboleh-bolehnya kita solat ke masjid. Anak tak kata yang tak mampu, itu cerita lain. Anak nak ni yang kita patut buat, kenapa tak buat? Contoh. Kenapa kita tak mindset dalam kepala kita, solat zuhur pukul berapa, asar pukul berapa, isyak pukul berapa, maghrib pukul berapa. Set ni maksudnya, dah ada dah dalam kepala kita tu siap. Maghrib 7.20, zuhur 1.25 contohnya. Bila 1.25 bermakna kita dah set dalam kepala kita, pukul 1.25 aku kena berada di masjid. Itu asasnya. Okey, paling-paling tidak 1.25 aku akan akad takbir bersemayang, solat bersama dengan orang lain, berjemaah dan sebagainya. Kalau kita tak fokus, kita tak ada dalam agenda kita, kita berada di masjid waktu zuhur, waktu asar. Contohlah kita start kereta pergi mana-mana lah. Perbincangan pasal kerja tak kerja sebenarnya. Kita pergi mana-mana, cuba kita tengok, sekarang ni 1.25 zuhur. Pukul 1.10 kita dah set dah, kita ni solat kat masjid mana ni? Set ke tidak? Kalau kita tak set, memang kita takkan solat kat masjid punya. Kita lalu kat depan masjid, kita tak buat apa-apa. Anas ada pasal solat jemaah kat masjid ni, ada seorang syekh, anda ingat, atau orang semua mungkin ada yang kenal tak kenal kan, pada banjir 2014 kita ada mungkin ingat kan, 2014 ada seorang syekh nama Syekh Abdul Rahman Subeh. Syekh ni anak lama dengan dia kat Dubai. Dia tua pada anak 3 tahun je, 2 tahun 3 tahun. Lama anak kat Dubai, kelebihannya cukup banyak, anda cukup respect kat dia. Dia diberi kepercayaan, dia pegawai pejabat tanah dia dekat sana, tapi kemampuan dia dalam buat kerja-kerja kebajikan international, kerajaan Dubai Emirat mengiktiraf dia, beri dia menguruskan NGO yang Sultan yang Raja Emirat punya, Raja Dubai punya. NGO ni cukup banyak duit lah. Kalau ada masalah kebakaran kat mana, banjir kat mana, hari ni kebakaran, besok kapal terbang sampai. Yang handle kapal terbang tu dia. Yang uruskan satu flight. Siapa yang pergi bawa apa dan sebagainya. Dan dia memang cukup kebakaran. Semua jenis kenderaan dia boleh bawa. Pakai jubah je. Macam boni kan masa banjir kita nak pergi ambil orang dekat apa, guna payung tu. Oh siap, Ikram siapkan bot. Bukan Ikram siapkan bot, dia pun belikan bot tu pun. Dia belikan bot, dia belikan enjin. Lepas tu kita anak pun siap lah makanan-makanan apa semua nak pergi hantar. Kita tengok kan, siapa nak bawa bot ni? Semua tak ada apa bawa. Tu, Pak Syekh tak ada orang nak bawa. Tak apalah aku bawa. Dia pakai jubah je. Dia boleh handle bawa bot tu. Dia dalam kampung dan sebagainya. Ada madu betul, ada kata Ikram. Dah lah bot tu dia beli kan. Contoh macam gitulah. So anak respect dia ni, kekuatan dia dan sebagainya. Anak nak ambil zani pasal solat. Disiplin Pak Syekh ni, dia kata 10 minit kita kena berada di masjid. Itu disiplin dia. Dia kata dia kat Dubai, ikhwan kat Dubai. Kalau 10 minit sebelum azan tak berada di masjid, khatab. Maknanya dah buat satu kesilapan besar. Dia set macam tu. So maknanya sesiapa yang sampai lewat pada 10 minit, 5 minit dia, itu dah salah. So maknanya ikhwan yang committed, yang dilatih, memang 10 minit memang ada. Dan dia bila anda bawa kereta, pergi buat urusan banjir dan sebagainya, anda kena set ni, aku kat masjid mana ni pukul zuhur ni? Kalau tidak, mesti kena marah. Lepas tu dia tanya, Syekh, 10 minit lagi kita kat masjid mana? Sudah dekat bukan cikgu dengan mana yang mula kita pun pergi. Sebab tak ada set mana. Tak set dalam kepala. Akhir sekali, okey, teruslah direct ke masjid kan. Bila sampai masjid 10 asar 10 minit, dia kata, Syekh, jazakallah khair, terima kasih kerana kamu tolong hantarkan aku. Aku sampai ke masjid 10 minit sebelum solat.
Macam ni. Tetapi benda tu mendidik kita supaya kita muta'alliqun bil masajid. Ikut hadis yang menyebut wa rajulun yang berada di padang mahsyar yang dapat bayang pada mahsyar adalah antaranya adalah orang yang hati yang seseorang yang hatinya muta'alliqun bil masajid. Itu definisi dia. Ini yang contoh tadi ialah contoh buat kerja lepas Ramadan yang berkualiti. So, kualitikan diri kita selepas ini. Kalau siapa yang tak ada jadual tu, jadualkan. Solat berjemaah di masjid. Kalau nak sampai awal 10 minit tu lagi excellent lah. Bulan puasa yang tahu setengah jam boleh sampai, banyak tak free kan. Tapi yang lepas Ramadan ni kita nak capai. Lepas Ramadan nak tengok. Anda nak celah sikit boleh? Boleh. Syekh Abdul Rahman ni yang bersama dia lama. Dia nak motivasi kita untuk datang awal tu, dia sebut macam ni. Boleh beri hadiah kat dia tak, kata dia. Hadiah? Hadiah apa? Boleh? Dia kata hadiah dia nak pergi masjid sebelum azan. Itu hadiah. Anda ingat lagi? Dia tak cakap sebelum awal, dia kata boleh beri hadiah kat dia tidak? Boleh? So dia kata okey, nak pergi masjid sebelum azan. Dan alhamdulillah lah, itu yang kita dah antaranya lah motivasi dia, perkataan dia hadiah untuk dia. Allah. Alhamdulillah dapat agak sikit-sikit manfaat kan. Allah banyak dia memang excellent bagi anak dia komus lah. Kamu tahu komus ni. Anak nak tanya apa pun atas dunia ni, tanya apa, kalau tanya dia ada jawapan dia. Memang dia boleh jawab. Ada kata Syekh, apa kenderaan yang paling baik untuk banjir? Dia tunjuk pada ada ni jenis kenderaan. Dia ni produk tambah apa Amerika punya ni apa semua kelebihan kenderaan ni. Dia semua kenderaan dia boleh bawa. Dia bayi lori ke atau mari apa tu apa polik apa semua ke semua. Pakai jubah dia. Jadi ini manusia-manusia yang berkualiti yang patut masa dia. Memang dia masa cukup jaga. Antara kerja kualiti kita jaga masa. Kita ni kalau tak jaga masa, out. Tak jaga masa memang out. Dia jadual 10 minit buat apa, 5 minit buat apa. Dia duduk di bawah Mahana kan, dia homestay di bawah Mahana kan, lebih kurang 6 bulan. Sebelum solat dia pergi masjid. Lepas solat subuh berapa minit dekat surau. Lepas tu pukul 7.30 dia buat apa. Lepas setengah tu by minit. Kalau ada nak apa dengan dia, memang ganggu minit-minit dia tu. Bila kita nak apa-apa, dia akan buat apa yang kita nak. Tetapi minit dia tu dah siap. Kalau dia kata, okey, depan surau ni ada tak bagus ya, kita cari batu sikit untuk atau boleh. Kita set batu, dia beli batu betul KK kan, untuk letak depan surau pahan ada. Dia kata kita masa setengah jam dia settle benda ni. Buat setengah jam. Habis setengah jam berhenti. Dia punya jadual dia. So maknanya dia jaga masa cukup baik. Dan anda tengok ni semua, ini sebenarnya kerja-kerja berkualiti yang sepatutnya ada pada kita. Anda tak nak cakap yang kita kena jaga masa, masalah penting, masalah apa semua. Itu adalah teori-teori dan falsafah. Kita nak ialah apa jadual kita buat. So, berbalik kepada apa yang disebutkan tadi, lepas Ramadan, solat berjemaah di masjid. Okey, mungkin susah. Paling-paling tidak, solat mesti berjemaah. Yang kedua, solat mesti berjemaah. Mesti berjemaah. Faham tak mesti berjemaah? Jangan solat seorang-seorang sampai bila-bila. Haramkan diri kita solat seorang. Boleh tak macam tu? Solat boleh je. Zuhur, payah ke seorang. Solat juga. Tapi pahalanya satu. Yang berjemaah 27. Lepas tu, solat yang berlaku, dia tak akan berulang dah. Contohnya Zuhur lepas ni, kalau kita solat seorang, lepas pada ni kita cari duit mana-mana pun nak balikkan semula, balik semula lah Zuhur tu supaya kita semua jemaah sebab kita dah rugi solat-solat. Tak boleh punya dah. Itulah dunia, itulah kehidupan. Awak dah sia-siakan diri awak. Itu ya bahasa dia. So, menyesallah kita kalau kita solat seorang. Ikhwah, pahala-pahala ni bukan kita. Benda yang lepas tu kita boleh klik-klik dengan bayan dan sebagainya, ialah komitmen. Ana kata patut ikhwah solat seorang. Okey, kita cakap pasal aman berkualiti. Okey. Yang kedua nak sebut tadi, solat berjemaah. Siapa-siapa pun di sini, pastikan solat jemaah. Tunggu anak kita ke, kalau kita nak solat jemaah, tak ada orang. Kita tak sempat kat surau, kita mau balik kerja, kita balik lewat sikit. Pastikan siapa nak solat jemaah kita ni. Tadi pun anak kat rumah tu, dah solat belum? Tunggu sekejap. Mak tengah balik, on the way. Kita solat berjemaah samanya. Pastikan kawan-kawan kita ke, isteri, suami dan sebagainya, pastikan berjemaah. Jangan solat seorang. Jangan solat seorang-seorang. Okey? Jadi, ikhwah sekalian, anda nak tanya kat sini, siapa yang nak tanya apa? Nak tanya lebih, dia bakal tak jawab. Nak tanya di mana?
nak tanya soalannya apa tu, siapa yang konsisten, tak apalah kan, ikhwan jawab dengan ikhlas. Siapa yang konsisten solat berjemaah, tak seorang-seorang sebelum ni, paling tidak awal Ramadan. Nak tanya sebelum lah, nanti berkata nanti ada takabur semua. Awal Ramadan baru ni, siapa yang solat berjemaah tak sembahyang seorang pun sekali pun tak sembahyang seorang awal Ramadan. Sila jawab, saya kena jawab. Sebab nak tahu kat sini kan, jawablah dekat ni, dekat apa tu, dekat chat ni. Siapa yang tak pernah solat seorang atau konsisten solat Jumaat daripada awal Ramadan 5 waktu, kena jawab dengan ikhlas. Kalau kita tak jawab, bermakna kita ada masa yang kita tak solat berjemaah. That's the point now. Okay. Oh, ada masalah-masalah kat sini. Maaf, tak boleh daftar kehadiran di drive nama sekian-sekian. Bagi yang tak kesulitan masuk. Penuh ni, penuh. Penuh ya? Oh, dah 100 dah. Ramai So, nak masuk apa? tak boleh bagi nak. Okey, kita nak pindah ke streaming yang ni. Ada streaming. Dia buat dah streaming ada. Biar awak nak jawab macam mana? Tak apalah, tak payah tengok ikut masa. Itu sebagai contoh lah kan, kewasilan nak bagi kualiti. Maksudnya, da'i yang berkualiti, dia punya nilai solat macam tu. 2 dia contoh. Lepas tu, anda bagi yang ketiga, yang keempat, anda sekarang ni nak ringkaskan ialah, ikhwas sekalian, cuba fikir sekarang, apakah amalan yang simple yang kita boleh buat sebelum ni, tapi kita konsisten. Yang ikhwas dah buat, ikhwas teruskan. Kalau ikhwas tak ada lagi, cuba cari yang konsisten. Kalau ikhwas tak ada, bolehlah anda sebutkan beberapa perkara kat sini. Anda ambil contoh-contohnya sekali. Solat qiyamul lail, 2 rakaat malam. Solat tahajud 2 rakaat malam. Solat ni cukup besar, penting. Rasulullah wajibkan kepada sahabat untuk solat qiyam. Sebab apa? Sebab dia kata kalau tak solat qiyam, kekuatan tak ada. So, kita sepatutnya solat tahajud setiap malam berlaku. Dan anda tahu memang ini mencabar dan semua tak boleh buat dan anda pun tak mampu buat. Ada seorang yang anda jumpa, anda pernah jumpa dengan Tugu Ni Aziz, almarhum Tugu Ni Aziz. Dia cakap anda personally, seorang face to face. Dia kata, Ustaz, alhamdulillah anda solat tahajud tak pernah tinggal Ustaz. Sejak berumur 16 tahun sampai sekarang, sampai disebutlah masa tu 2 tahun 3 tahun sebelum dia meninggal, sampai sekarang anda tak pernah tinggal solat tahajud. Bermula umur 16 tahun. Letih macam mana pun dan sebagainya, anda tak pernah tinggal. Yang tu memang ada respect. Dan cukup kekuatan Allah SWT berikan kepada dia. Dan dia dimuliakan oleh Allah SWT. Anda nampak sangat. Dia kata, sebab tu ni asli ni macam orang lain. Dia orang politik. Syamah mana-mana, pergi mana-mana, balik lewat dan sebagainya. Biasa orang politik lingkup lah, bukan sekadar tahajud. Subuh pun dia lingkup juga. Dia balik pukul 4 pagi, dia tidur. Dia bangun pukul 8, pukul 9, tu biasa lah tu. Jadi, Tuan Aziz ni, apa pada pun dia akan solat. Jadi, anak respect manusia depan anak, yang cakap macam tu, anak cukup respect. Maknanya dia tak pernah tinggal solat tahajud. Kita ni, nak ambil solat tahajud, nak ambil tak? Janji dia solat tahajud 2 rakaat setiap malam. Anda rasa tak ada yang tak berani kan? Tak ada yang berani. Okey lah, kita ambil yang ringan-ringan sikit lah. Solat duha. Ambil solat duha. Ni contoh kan, anda tak boleh pergi semua, banyak masa. Solat-solat yang anda sebut yang biasa orang buat. Solat duha 2 rakaat. Kerana nak tanya siapa tak pernah buat ni, zalim sangat kan? Siapa 4 seminggu sekali tu zalim sangat. Jadi senang cerita ginilah, nak interaksi mungkin tak ramai dapat interaksi. Ikhwas sekalian, pastikan kita, kalau tak nak air lain, yang ni salah satu. Pastikan kita solat duha 2 rakaat. Bagaimana keadaan sekalipun. Solat duha 2 rakaat. Paling tidak. Solat duha ni ikhwas sekalian, afdalnya 8 rakaat. Ulama sebut 8. 2 pun dah cukup, tapi 8 lagi baik. Ada seorang, dia bukan akhwat kita, tapi dia rapat dengan akhwat kita, dah meninggal, orang Johor. Orang biasa, pakai seluar, perempuan. Pakai tudung dan sebagainya. Dia rapat dengan dari keluarga angkat juga. Dia selalu mesej kata, Ustaz, dia solat duha belum? Pakcik ni dia orang biasa dia, tapi dia dah alhamdulillah berperkaan.
Nasib baiklah hari dia tanya tuan dah solat duha. 2 dia kata. Ustaz, apa 2-nya? 8. Dia kata. Allah, insyaAllah lah kalau sempat buat 8. Jadi selalu dia ingatkan. Dia ni, kalau solat duha tak pernah 2. 8 dan setiap hari. Orang biasa saja. Syekh kata makcik ni memang power betul lah. Dia boleh buat benda tu. Kan? 8 rakaat setiap hari. Kita belum boleh buat. Dan anak ikhwas sekalian, cuba kalau tak nak yang lain, ambil yang ni. 2 rakaat duha mesti buat. Duha ni, kalau kat KL ni, kat KL Allah macam tu kan, kat KL Bahgelang ni cukup berkualiti ni solat duha ni, cukup mahal ni. Semua orang nak. Sebab apa? Orang duduk luar-luar kan, siapa nak rezeki murah, untung bisnes, solat duha lah. Ustaz-ustaz dia mengajar. Tadi ramai ada solat duha sekarang ni. Sebab nak bagi rezeki lebih, rezeki murah. Ada seorang tu, dia solat duha, alhamdulillah dia dengar ustaz mengajar, dia pun solat duha. Lama jugalah. Bisnes dia tak jalan-jalan juga. Masih sama, dia pun jumpa balik ustaz tu, Ustaz, anda ada solat duha, dia kata, tapi sama dia bisnes nak. Tak jalan-jalan, tak ada perubahan pun. Setahun dia ada dah. Kata, subuh je dah. Subuh siasat Ustaz, kadang-kadang jadi dan tak jadi. Maknanya, kita tengok yang solat subuh tu. Dia tengok solat duha tu, maknanya fokus dia tu nak dapat rezeki tu. Haru betul. Maknanya dia dibisneskan, dikomersialkan solat. Cuma soalannya memang cukup penting. Dan kalau ikhwah, dan ana sikit pengalaman yang ana masa ana dengan Ustaz Nirman kan rapat ikhwah tahu. Dan masa kat Yadim ni memang ana pun terlibat bersama dan sebagainya. Lebih ana tengok Ustaz Nirman ni kelebihan dia juga, dia solat duha tak pernah tinggal. Jadi masa kita kerja kat Yadim, kami sampai sekali satu kereta naik tu, dia ada orang tunggu dia sampai 8.30. Dia tak akan tegur siapa-siapa sehinggalah dia agak takbir 2 rakaat. Anda sebut kat sini, anda declare kat sini sebab anda tengok depan mata anda sendiri dan anda kenal dia bertahun-tahun, dia tak pernah tinggal solat duha. Bagaimana kan sekalipun. Kalau naik atas tu, contoh anda naik sekali kan, anda jangan tegurlah dia. Jangan sebutlah apa-apa susah kerja. Dan ini apa semua. Dia tak akan jawab apa-apa. Sehingga dia masuk bilik dia buka sejadah dia akan takbir 2 rakaat, lepas tu dia kata, tanya apa tadi? Dia macam itu dia punya bahasa dia. Siapa yang tunggu kat luar tu kan, yang tempat waiting room untuk jumpa dengan dia, cakap lah siapa pun, dia buat tak tahu dia. Dia angkat tangan, dia tunggu masuk. Tak payahlah cakap ustaz kami ada, tak ada. Dia masuk, tak solat 2 rakaat, dia tak akan berusaha dengan manusia. Itu anda respect dia waktu. Jadi itu kelebihan dia. Maknanya, kita kena ada disiplin-disiplin yang cantik. Jadi banyak lagi ikhwas sekalian yang amalan-amalan yang cukup baik, yang konsisten, yang sepatutnya kita buat. Yang sepatutnya ahli ikram ni buat. Solat Jumaat ni sebut tadi, puasa Isnin Khamis. Kita puasa ni bulan Ramadan juga. Janganlah Isnin Khamis puasa. Kalau tak boleh hari Isnin Khamis saja. Tak boleh hari Khamis Isnin saja. Kalau boleh dua-dua. Yang penting nak konsisten. Janganlah puasa Isnin Khamis, lepas tu puasa Nabi Daud ke Selansari ke, duduk seminggu, lepas tu bertobat setahun. Janganlah. Yang dia cakap ni ialah yang konsisten. Kalau nak hari Khamis je. Cuba puasa setiap Khamis. Boleh tak kita set dalam kepala kita macam tu? Ini sebagai contoh. Tak semua yang buat ni, anda pun boleh buat tak ikhwas sekalian. Tapi kita buat sesuatu yang apa anda cuba buat anda sendiri, anda cuba buat yang anda sebut tadi, anda sendiri buat, anda ikhlas, anda declare, anda dah konsisten tak sembahyang seorang dah banyak tahun. Anda tengok tahun berapa anda muda tapi dah banyak tahun, anda dah disiplinkan diri anda tak akan solat seorang. Kalau anda nak solat seorang, anda tak tahu anda bagi jawapan apa. Contoh, jadi bila anda solat, kalau lewat ke tak sempat masjid, sampai rumah lewat ke, anda kau saudara anda ustaz itu umi itu tunggu sekejap, abah belum solat, semayang sekali. Dia tidak akan cari orang. Kalau dah solat ke rumah, dah ada orang, anda akan pergi ke masjid, anda akan cari siapa yang tengah solat sunat, anda akan solat belakang dia sebagai berjemaah walaupun anda lewat. Kau cuba usahakan anda disiplin diri, anda haramkan diri anda solat seorang. Itu alhamdulillah, rupanya bila kita buat, Allah tolong kita banyak. Allah bagi masa untuk kita. Allah bagi kita kekuatan untuk benda itu. Sebab kita aku tak boleh solat seorang. So, alhamdulillah setakat ni Allah jaga lagi. Kecuali yang memang yang tersangat tu sekali setahun kan mungkin berlaku. Itu anda sebut ni bukan sekadar nak besarkan diri, tetapi anda rasa anda berdosa kalau anda tak solat sebab anda banyak dosa lain. Ikhwan sekalian. Jadi ikhwan boleh pilih balik lagi, anda nak cabar sikit beberapa soalan. Maksurat setiap hari baca ke tak? Yang mulai sebut tadi, wuduk sebelum tidur. Besar fadilah dia, wuduk sebelum tidur.
Wuduk sebelum tidur, besar fadilat dia. Buat ke tak buat? Anda cuba buat sentiasa berada dalam keadaan wuduk. Anda cuba buat. Alhamdulillah berlaku walaupun tidak 100%. Iaitu anda dah wajibkan diri anda sentiasa dalam wuduk. Bukan kerana nak pergi solat dia. Maknanya, habis wuduk, habis sembahyang, anda akan masuk bilik air, anda akan ambil sembahyang. Masuk bilik air itu buang air ke dan sebagainya, anda akan akhiri dengan wuduk. Jadi maknanya, bila nak solat, orang azan zuhur ni, dah tak ada dalam kepala anda ni, solat zuhur, maknanya, aku nak ambil wuduk ni sebab nak solat zuhur. Tak ada. Orang azan nak boleh pergi masjid. Sebab apa? Dah set kepala anda tu, mana ada wuduk. Kecuali lah, bila tak ada. Kecuali lah. Tadi tak ada. Tapi jarang sangat berlaku. Sebab dalam kepala anda macam tu. Sebab anda akan set wuduk. Jadi, berwuduk bukan kerana nak solat, berwuduk adalah kerana kita nak ibadat. Sedap sorry. Ada 14 kali dia telefon. Hello? Wan? Wan mana? Mari ya. Duduk mana? Okey, ada ni, ada mesyuarat ni. Mungkin dalam setengah jam lagi siap. 11.30 Okey. Jadi itu contoh-contohnya. Jadi anda akan kita ada 11 minit. Anda nak masuk satu tadi anda sebutkan tadi ialah hidup berkualiti, pilih yang terbaik dan ikhwas sekalian, anda minta sangat-sangat ikhwas sekalian carilah amalan-amalan yang boleh ikhwas konsisten, yang Allah suka. Kalau sebut nama kita, Allah sebut nama kita, malaikat sebut nama kita, mereka akan sebut sekali dengan nama tu. Yang ni, ya Allah, yang ni solat duha dia tak pernah tinggal. Yang tu, dia ada special kita ni. Yang ni sedekah dia memang setiap hari dia akan bagi walaupun RM1. Yang ni sedekah setiap bulan RM100. Contoh. Buatlah apa-apa yang berterusan, yang kita boleh buat, yang kita mengharapkan Allah SWT suka. Solat tahajud ni ada satu Arab lah, Arab yang mesej. Dia kata, selepas aku baca hadis ni, aku tak tinggal lagi solat tahajud. Apa dia? Setiap malam, malaikat akan pusing tengok siapa yang bangun malam untuk solat. Dan setiap orang yang solat untuk Jumaat, solat qiyam, daripada rumahnya akan keluar cahaya. Aku tahu daripada cahaya tersebut. So, sebenarnya setiap malam aku buat rutin melihat dan mendoakan orang yang solat tersebut dengan cahaya-cahaya. Dia konsisten. Contohnya ada 10,000 lah, contoh 10,000. 10,000 cahaya ni akan berkelip daripada rumah-rumah orang. Sebab memang setiap malam rumah ni akan semua akan keluar cahaya dan aku akan doakan. Satu rumah tu biasa berkelip, malam tu tak ada. Aku tanya kenapa ni? Kenapa rumah ni tak ada cahaya ni? Aku pergi tengok apa masalah rumah ni? Kenapa dia tak solat malam ni? Siapa begitu sekali. Dan dia doakan supaya Allah beri kekuatan supaya orang tu solat malam. Bermakna kalau kita tak solat, rumah kita memang gelap. Malaikat cahaya tu memang bukan rumah bercahaya lah ni, rumah gelap. Gelap gelemak. Itu contoh lah. Dia kata lepas situlah aku tak tinggal solat. Sekurang-kurangnya aku termasuk dalam bilangan rumah yang keluarkan cahaya malam semasa malaikat cari sesiapa yang sedang bersolat dan sedang berdoakan. Ikhwas sekalian, kembali kepada apa yang disebutkan tadi, pastikan hidup kita berkualiti. Buatlah yang terbaik. Apa-apa sekali. Alhamdulillah, anda respect Al-Ikhwan Ikram. Dia memang banyak kerja-kerja kebajikan dia buat. Banyak dia dah berada dalam lingkungan dakwah dan sebagainya. Cuma kita kena lebih berkualiti dan kita tak boleh sama dengan orang lain. Ikhwan Ikram kalau sama dengan orang lain dia masuk bab dosa pahala. Contohnya lah, kalau kita berada di pejabat, kita ni ahli ikram, bahasa senang dalam bracket ahli ikhwan lah. Kita ahli ikram berada satu tempat, kita kena ada tamayuz kita, berbeza kita. Tak kita sama-sama orang lain tu. Sama ni kita orang lain. Sama macam perangai macam orang lain, bercakap macam orang lain, akhlak macam orang lain. Itu bukan kita sebenarnya. Kita mesti beza. Sama ada dari sudut akhlak kita, percakapan kita, perbuatan kita, kita mesti berbeza. Perbezaan itulah yang mengatakan aku sebenarnya ahli ikram. Siapa orang ni? Memang respect betul lah. Cakap baik, tak pernah marah orang. Kalau marah pun betul-betul lah dia marah pun. Semuanya akhlak bagus, soalan semayang, jaga, suka tolong orang. Ini pribadi-pribadi yang sepatutnya ada pada kita. Yang kita terserlah walaupun kita berada di mana. Kita berada di tempat kerja kita ke, kita berada di mana-mana saja, biar nampak terserlah kita dan tamayus kita pada orang lain. Itu kena ada kualiti yang macam tu. Kalau sahabat dulu, Rasulullah menyebutkan, sahabat ni seolah-olah macam Quran yasiru fil ard. Maknanya berjalan di atas muka bumi.
Quran berjalan sebab dia bawa kepribadian Quran. Kita sepatutnya sebenarnya pun sebut al-ikhwan ila ahli ikram, al-ikhwan ila ahli yang Quran yang berjalan. Kalau kamu nak kenal mereka, mereka inilah Quran berjalan tahun ke bumi. Disebut macam tu. Mana kita ni yang jalan sekali Quran ke apa? Itu dia masalah. Dia kita ada kualiti kita pada orang lain. Dan kita kena pandai skor amalan-amalan yang baik. Walaupun kecil, tapi dihubungkan dengan Allah tu tinggi. Allah tak nilai, anda sebut tadi, tak nilai dari sudut amalan kita tu, dari sudut bilangan-bilangan, dia tak nilai. Sebab sembahyang 5 waktu. Sembahyang tu kalau tak buat dosa dah, bukan buat hebat. Tak ada timbul solat, rajinnya solat berjemaah, rajinnya solat masjid, tak timbul. Yang timbul, dia kalau tak buat tu timbul. Yang timbul ialah kita buat lebih daripada yang situ. Jadi sepatutnya tak adalah jidat dalam kita. Tak. Jadi itulah sebenarnya kenapa kita perlu berada dalam ikram. Mana-mana di sini yang belum jadi ikram. Kenapa? Sebab suasana-suasana itu yang bawa kita. Jadi kita perlu dibimbing. Ada suasana, ada ikhwah, ada ikram, ada yang wujudkan suasana yang boleh melatih kita supaya kita tidak hilang sorang-sorang dan sebagainya. Dan kalau kita berada dalam ikram, kita dapat buktikan bahawa kita adalah da'i yang sememangnya terserah. Serlahkan diri kita dengan akhlak kita dan sebagainya. Serlahkan diri kita dengan kepribadian kita. Serlahkan diri kita dengan kualiti amal kita. Kita kena ada tamayus dengan masyarakat. Barulah kita akan excellent. Jangan cakap pasal excellent dakwah kalau solat kita tak jaga. Jangan cakap pasal excellent dakwah kalau akhlak kita tak jaga. Jangan cakap pasal excellent dakwah. Semua tak akan berlaku. Sebab sifatnya mudah dia. Allah kata, hablum minallah, siapa yang kuat hubungan dengan Allah, dia akan kuat hubungan dengan manusia. Jangan cakaplah aku hebat dengan manusia tapi hubungan Allah tak ada. Tak berlaku. Dia mudah je, jual beli dia mudah je. Inna Allah ashtara minal mu'minin kan. Amwalahum wa anfusahum bi annahum jannah. Dia jual beli mudah dia. Kamu buat ni, kamu akan dapat ni. Kamu buat ni, kamu akan dapat ni. Banyak sedekah, Allah akan bagi rezeki. Banyak bagi masa dekat orang, Allah akan bagi masa dekat kita. Sebab tu pasal duit, pasal masa dan sebagainya. Yang nilai kepada kita ialah apa yang kita bukan jumlah duit yang ada tu. Apa yang keikhlasan kita, apa yang kita buat tu. Nilai-nilainya di situ. Bukan nilai pada jumlah duit yang kita ada, tak. Nilainya pada komitmen kita, kesungguhan kita, keikhlasan kita walaupun kecil. Uwais Al-Qarni. Tahu seorang sahabat nama Uwais Al-Qarni? Rasulullah kata, ada seorang sahabat aku tak pernah jumpa dengan dia. Ya Umar, kalau kamu nanti, aku pesan pada kamu, kalau kamu ada masalah nanti, aku berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, kamu minta dengan dia supaya dia doakan untuk kamu. Siapa Uwais Al-Qarni ni? Hebat sangat pasal tersebut. Akhir masa jadi khalifah, dia pergi cari. Jumpa Uwais Al-Qarni, duduk dalam kemah, miskin, duduk khidmat dekat mak dia dan sebagainya. Dia pun, kadang kemiskinan ni Rasulullah sampai sebut manusia yang hujung dunia, duduk mana-mana boleh berada dalam kamus. Rasulullah sebut kalau nak doa apa-apa, dia ni orang makbul doa. Dia jumpa Uwais Al-Qarni. Allah tu sangat sahabat ni, aku ingatkan hebat. Maknanya di situ zahir. Umar tanya dia, ya Uwais, kamu nak apa-apa? Uwais kata, aku tak ada masalah, kalau nak apa-apa aku minta dengan Allah SWT. Tapi kamu nak apa? Aku terus doakan lah. Soalan macam itulah. Dia punya, maknanya, anda nak sebut di sini ialah kualiti seseorang itu jangan dilihat kepada kehebatannya depannya, tak. Kualitinya ialah kita dengan Allah SWT. Jadi kualitinya ialah keikhlasan, kualitilah amalan kita, kualitilah. Jadi benda tu terlalu halus. Sebenarnya kita ni dengan Allah Ta'ala, nilai ni tak mesti apa sangat nilai kita sebenarnya. Tapi kita jadi bernilai dengan apa? Apabila kita ada sesuatu yang kita buat yang menyebabkan penduduk langit tengok. Menyebabkan malaikat-malaikat pergi cari apa benda orang ni buat. Jadi itu saja ikhwan sekalian. Anda rasa anda dah sampai 11-19 untuk bercakap. Untuk amalan konsisten, jazakallah khair Nadine. Carilah amalan-amalan yang kita mampu konsisten sebagai dapat prestasi. Solat berjemaah, solat tahajud, puasa, banyak lagi tu. Tolonglah senarai-senaraikan. Yang penting bukan senarai yang keluar, tapi pilih. Kalau nak buat tu boleh lah. Sebulan lagi minta siapa. Tapi tak apalah, anda serah kepada ikhwan sekalian. Pilih yang berkualiti, pilih yang kita konsisten, pilih dengan sebab itu Allah SWT suka kita. Itu yang penting sekali. Allah sampingkan dengan nama kita dengan amalan kita. Sebut dia orang ni, oh salat tahajud, alhamdulillah. Sebut orang ni, Allah sedekah anda. Sebut dia orang ni, masalah bak tolong orang, dia cukup baik. Nafi'an li ghairihi, kan? Selalu sebut nafi'an li ghairihi. Nafi'an li ghairihi ni cukup penting. Kita kena
Kalau kita sama ikhwah ni, dia sebut apa, ada pertanyaan, apa maksud nafi ali ghairihi ni? Nafi ali ghairihi ni bahasa sebenarnya gini dah. Kalau orang sebut nama kita, orang sebut bersama nama kita tu, oh kalau suruh dia insya-Allah jalan. Itu nafi ali ghairihi. Oh kalau suruh dia tak payah saya, pakai kepala ya. Pulang kita jawab. Tu aja, baharu dia tak buat apa-apa pun. Itu kita tak nak macam tu. Nafi ali ghairihi maknanya seseorang tu pun dia disebut nama kita, respect, memang kita akan boleh buat. Orang ni tak masalah, kalau boleh kerja dia akan jalan. Biarlah benda ni ada dengan diri kita. Janganlah benda ni ada dengan diri ikhwah. Ikhwah sebut nama kita ni, sebut dengan sekali. Tak payah saya. Ustin ke, Ufan ke, tak kepala, tak. Jangan macam tu. Biar kita semua sekali nafi'una li ghairihi. Bermanfaat kepada orang lain. Sebab insya-Allah kita buat kepada orang lain walaupun kecil, jangan anggap itu kecil. Walaupun kecil, jangan ingat itu kecil. Ingat, Rasulullah dia gali lubang sekali dengan sahabat. Dia angkat batu sekali dengan sahabat. Itu Rasulullah tu. Dia sepatutnya dengan gajah-gajah Arab dia lebih mulia. Tapi benda-benda tu dia buat. Sebab itu adalah kualiti-kualiti amal. Itu adalah kualiti-kualiti amal. Basuh bilik air dekat surau. Contoh kualiti amal yang baik. Contoh kualiti amal yang baik. Ada ikhwah kita yang diambil tindakan disiplin. Sebab dia melanggar ke arahan jemaah Arab mesti. Ditarik balik dia punya keahlian dia. Tak diiktiraf dia sebagai ikhwan sebab dia buat silap besar. Dia pun pergi semula, dia minta maaf ikhwan sekalian, dia dah macam bertaubat dan dia tak nak ulang lagi. Dia nak masuk semula, boleh tak? Kita boleh. Dia kata, aku nak ikhwan sekalian, tugaskan aku susun selipar dekat luar, boleh tak? Dekat program-program, biar aku bukan susun selipar. Bilik air, biar aku yang basuh. Share. Dah share dia ni, dah share. Tak boleh, tak susun, tak. Itulah sebenarnya hukuman untuk aku supaya aku dapat rendahkan takabur dia ke, rendahkan dia punya perasaan hebat dia tu supaya dia rasa sebenarnya itulah dia. Gitu. Jadi buat kerja-kerja kebajikan yang nampak jelek dari sudut masyarakat tapi sebenarnya besar si Allah SWT. Ada satu soalan dia tu, ada apa? Tahu tak Tuan Guni Aziz dia basuh bilik air surau dia pukul 3 pagi. Anda pernah ada sebut, ada yang tulis pasal Tuan Guni Aziz lah, jumpa Ustaz. Tuan Guni Aziz dah satu cerita kami dapat, dia basuh toilet Ustaz pukul 3 pagi, 4 pagi. Kenapa? Anda mencari jawapan. Jawapannya, anda buat jawapan sendiri lah. Dia menteri besar. Dia ulama. Dia semua orang hormat dia. Dia nak cari satu suasana yang dia rasa hina dengan Allah SWT. Maksudnya gitu. Dia nak turunkan ego dia tu. So, dia pergi basuh malam pukul 3 pagi. Kenapa pukul 3 pagi? Kenapa bilik air? Mungkin kalau basuh siang orang marah kot. Dia basuh pukul 3 pagi. Kenapa dia tak boleh tidur sampai lagi basuh bilik air tu baru rasa boleh tidur? Ini adalah sifat-sifat yang ada yang orang nak zuhud dan respect. Anda sebut dia tu sebab contoh yang berlaku depan lah. Dan anda harap ikhwan sekalian, hidup kita berkualiti. Kualiti ni bukan kena pandai bercakap, hebat ke depan, pegang jawatan, tak. Kualiti lah kita dan Allah SWT, keikhlasan kita dan kesungguhan kita dan komitmen. Itu saja. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada perkongsian, peringatan, nasihat, tazkirah daripada Ustaz Wan. Besar harapannya tu. Walaupun kita faham sebenarnya ini adalah sebenarnya benda yang kita kena buat lah. Ustaz Wan, kita ada masa untuk buka untuk soalan ke? Boleh. Boleh. Jadi nak buka floor untuk ikhwan akhwat untuk tanyakan soalan jika ada. Tanya Ustaz. Dengar tazkirah Ustaz tadi lemah juga. Ingat bagi semangat. Semangat ada tapi lemah dulu semangat. Cuba macam nak balancekan kualiti kita dengan Allah dengan taklifan kita dalam ikram ni ialah pantang masuk AA je, 03 je dapat jawatan selalu. 05 memanglah. Tu macam mana nak balance dua ni. Takkan nak sibuk dengan jawatan. Okey, jawatan ringkas sana ialah jangan asingkan supaya kita tak konflik. Jangan asingkan. Bermakna bila ikhwah bagi kita jawatan, kita kata alhamdulillah Allah SWT, maknanya tu datang pada takdir Allah lah. Allah SWT beri kepercayaan, ikhwah bagi kepercayaan, dan kita harap tugasan itu dapat menambahkan amal ibadat kita
dapat menambahkan usaha kita dan dapat menambahkan peluang kita buat kebajikan. Jangan separatekan. Kalau separatekan kita akan jadi masalah. Sebab tidak ada sebab apabila ada tugasan, sebenarnya itu adalah kewajipan yang perlu dibuat dan semua itu adalah pahala direct. Itu adalah pahala direct dan itu adalah ta'abbud kita kepada Allah SWT melalui tugasan yang kita terima. Jangan separatekan, tak sempat lah nak pergi buat amal ibadat, jangan separate. Kita bukan salafi khalis. Kita bukan hanya orang sufi, kita bukan hanya orang tabligh, kita bukan hanya orang politik, kan asal pada sebutkan. Kita adalah semua tu ada. Kita la yatajazza. Maksudnya kerja-kerja dalam tugasan dalam ikram adalah sebahagian daripada ta'abbud kita kepada Allah SWT. Tapi janganlah pula kerana buat pergi mesyuarat sembahyang lewat. Combine lah benda tu. Bukanlah kerana tak apalah saya ada usulah ni sembahyang ada qadha lah. Ataupun tak kita sembahyang lewat lah sebab kita tengok usulah. Tu tak boleh lah. Jadi maknanya benda tu tak menghalang pembagian. Benda tu kita cuba. Cuma ada kesilapan yang nak tengok pada pada ikhwan-ikhwan. Apabila dia cuba separatekan antara kerja-kerja ni, dia anggap ini sebagai dunia, ni sebagai dakwah, bukan kerja dakwah. Contohnya ikhwah kita yang masa dah study. Masa pick up pengajian buat bachelor ke dekat isi mana-mana, kalau ada ikhwah-ikhwat di sini kat USM contohnya kan, sibuk dan sebagainya. Jadi kerja-kerja pengajian dia, tugasan dia ke komitmen kelas ke assignment kena buat ke memang sibuk dan banyak. Dan di sana ada tuntutan yang ikhwah-akhwat ataupun ikram minta. So maknanya dia ada setengah tu dia tinggal kerja-kerja ni. Tak apalah, sikit-sikit lah aku study sebab aku nak buat kerja dakwah ni. Aku tak apalah, aku tinggalkan kelas ni sebab aku nak kerja dakwah. Itu silap, bagian silap. Kerja dakwah terbesar bagi pelajar adalah belajar. Itu kerja dakwah dia. Itu kerja dakwah dia. Bermakna kalau dia tak belajar dan dia tak dapat excellent, dia dah salah kerja dakwah dia masa tu. Don't separate. Jangan asingkan. Maknanya kalau dia tak dapat excellent, dia dah gagal dakwah dia masa dia belajar. Jangan silap. Ada banyak kesilapan, ikhwah dia super separatekan. Dengan usrah dia, dengan kelas dia. Ikhwah sekalian, hadir kelas wajib sama dengan hadir usrah juga. Tapi kalau antum hadir usrah dengan sebab tak ada kelas, tak boleh. Tak boleh. Jadi, daripada situ lagi kita kena ajar bahawa kita combinekan kerja dakwah tu masa tu adalah begitu. Contoh kalau ikhwah dah balik, dah habis belajar. Bekerja sebagai doktor. Perubatan, memang sibuk. Contoh doktor lah kan, yang paling sibuk kan, yang nak tahu kan. Tak tahulah, dia yang paling sibuk kan. Doktor yang paling sibuk. Jangan separatekan kerja kedoktoran kita harian ni, jaga pesakit dan sebagai rawatan. Kita separatekan kerja dakwah kita. Niatkan semua yang kita buat hari ni adalah dakwah kita. Cuma dalam bidang kedoktoran. Kita bagi obat ke, kita rawat orang dan sebagainya, ini adalah khidmat kita kepada ummah, kepada masyarakat. Itulah dakwah kita. Nanti kita akan agak penat. Dan kita akan jadi backfire ataupun melihat kepada pandangan kedua kepada kerja-kerja ikram. Cuma situ boleh jauh lagi tu pasal anda sibuk dengan kerja ni tapi orang bagi juga, itu kita kena pandai uruskan lah. Ini kalau kita bincang dari sudut pembahagian tugas, ini memang pandai perbincangan dia. Orang yang nak bagi tugas dengan orang yang menerima tugas, kawan ni dah lah sibuk orang bagi dia tugas lagi. Jadi pemberi tugas kena tengok kemampuan orang yang beri tugas. Orang yang diberi tugas, ikhwah yang diberi tugas, kena tengok dari sudut kemampuan. Jangan terus dia tolak sebab dia kata dia tak mampu. Ambil dulu, insya-Allah di sana ada Allah memudahkan. Dia tolak sebab dia sebab dia rasa dia tak boleh nak buat. Jangan ditolak. Tapi al-aslunya bila orang minta tu buat dulu. Gitu. Dan bagi orang pemberi tugas, kepimpinan dan sebagainya, nak bagi tugas tengok dulu kesesuaian dan sebagainya, kita tengok dua-dua timbang. Tapi yang penting ni kita nak benda tu berlaku. Itu kita boleh bincang panjang lah dari segi tanggungjawab dan sebagainya. Cuma jawapan kepada Dr. Adam tadi bagaimana, jangan separatekan, anggap itu je kerja dakwah, autoriti kita, dan kalau kita syahid dengan masa buat kerja kita pun kita sama dengan syahid orang lain, sama dengan kita buat kerja kita, guru dan sebagainya. Jangan separatekan, salah kalau kita separatekan kerja dakwah kita dengan kerja harian kita, salah. Dakwahkan kerja harian kita. Itu yang saya sebut tadi, yang contohnya kalau kita dekat hospital ke, kalau kita dekat kilang ke, kita dekat pejabat ke, mana dakwah dia tu? Akhlak kita. Mana dakwah dia tu? Kawan-kawan sebelah kita. Mana dakwah? Itulah. Maknanya kalau kita masuk pukul 8, keluar pukul 5, itulah orang yang terasik. Mana sasaran-sasaran dakwah kita? Situlah. Dan selepas itu baru kita buka lebar, luar dan sebagainya. Itu masih tidak ada alasan untuk kita kata, dan kita tak boleh kita nak separate kerja tu dengan kerja dakwah. Wallahualam Adam, maaf. Mungkin ada jawapan yang lebih tepat. Tapi dia macam tu lah.
Okay, mungkin boleh satu dua soalan lagi jika ada. Sawan kirim salam berkat Ustazah Salihah. Oh, dia ada sebelah. Nama penuh Raida Kasim. Hal-hal lain. Ada soalan? Tak ada? Bagi penceramah ni tak ada soalan yang paling denak sekali. Oh, ada soalan tu. Ustaz. Ni. Apa? Zainara ni. Zainara ni Encik orang Zainara. tanya ni masalah ni. Ada juga ikhwah akhwat yang minta rehat sekejap daripada usrah sebab nak terlepas sibuk. Bagaimana ya? Sibuk tu sibuk apa? Wallah mungkin ada sibuk dia. Jangan minta rehat. Jangan minta rehat dengan usrah. Jom. Dan anda nak sebut di sini, tolong jangan silap definisi usrah. Tolong jangan silap definisi usrah. Definisi usrah bukan hanya berada bersama masa tertentu, buka kitab tertentu, baca tertentu. Itu adalah formal punya usrah dengan keadaan aman damai, tidak ada peperangan dan sebagainya. Peperangan ni bukan perang besar dia, peperangan dengan kerja dan sebagainya. Itu normal, kita boleh buat, kita boleh buat. Kalau tak boleh baca buku, contohnya. Kalau tak boleh baca buku, bawa nota. Contoh. Kalau tak boleh bawa nota, bawa handphone. Mana kita ringankan sikit. Kalau tak boleh kalau tak boleh secara apa, 2 jam, buat sejam. Kalau tak boleh buat sejam, buat setengah jam. Tapi usrah tetap kena usrah. Anda pergi dip. Sampai kepada, tak boleh, semua sibuk. Semua, minggu ni kami semua sibuk, Dakit kata dia pun sibuk, hari ini sibuk. Okey. Respon sibuk dalam grup usrah itu adalah usrah bagi anda. Apa maksud dia? Maknanya kita dah nak hadir, tapi tak boleh hadir. Itulah kehadiran kita. Bukan kata, tak ada usrah. Ada lah tu. Cuma adanya yang tak say-nya, hak tak boleh, hak tak mensabahnya, respon pun tak. Mari ke tak mari. Padahal nak respon, jawab satu je. Syekh, maaf, anda tak dapat. Cukup dah tu. Bermakna hati kita ada. Cuma masa tak ada, suasana tak boleh. Itu je. Tapi kita dah usrah tu. Itu definisi usrah yang dimaksudkan. Jadi maknanya, hak asas, mingguan tetap kena mingguan. Sikit, cara sikit. Anda tak boleh, anda dah beritahu, contohlah, seorang tu kata, anda tak boleh hadir tu dah 4 kali. 4 kali dah. Tak apalah. Tapi masa masih dia ada. Yang kita tak nak ni, hadir ke tak datang, beritahu, tak apa, hilang dan semua. Itu kita tak nak. Itu bermakna hati kita pun dah tak ada. Jangan korbankan dengan usrah dalam definisi dia asal. Ikhwan sekalian. Negara kita masih aman. Jangan malulah sikit. Negara kita masih aman. Untuk hadir usrah memang tak ada masalah. Cuma kita tengok kesesuaian kita dan sebagainya. Kalau kita sibuk sangat, buat cara sibuk kita, tetapi putus tak boleh. Sebab kalau kita putus dengan suasana. Dia putus, dia akan makan. Terus kita pergi pada hadis, innama ya'kulu zibu minal ghanamil qasiyah. Zibu ni apa? Zibu ni musang. Dan serigala. Serigala dia akan makan kambing yang qasiyah, sama yang seseorang. Jangan jadi kambing seseorang, serigala akan makan. Apa serigala tu? Ancaman lain, keduniaan, masalah-masalah lain, fitnah lain, kita seorang-seorang tak ada pesan, itu akan dimakan serigala hati kita, suasana kita. Kita tak ada orang tengok kita. Tak boleh. Mesti konsisten walaupun. Anda bagi pengalaman dekat Sudan. Pernah berlaku masalah politik, masalah suasana politik, keselamatan dekat Sudan yang cukup mencabar. Ikhwas langsung tak ada buat usrah. Masa tu WhatsApp memang tak ada. Telefon pun memang tak ada. Tak available semua orang. WhatsApp tak ada. So apa yang mereka buat? Nak ada usrah macam mana? Yang akan jumpa boleh. Jumpa 3 orang je memang dia kata kesalahan. Akhirnya dia kata paling-paling tidak kami buat janji. Pukul 9 malam contohnya, atau contohlah pukul 9 malam, seorang tu akan lalu duduk kat hujung masjid ni, seorang duduk sana, seorang duduk sini, yang nampak isyarat dengan tangan. Kami dah akad dengan Assalamualaikum dan nakit tunggu tepat dengan waktunya, waktu datang Assalamualaikum, itulah usrah kami. Itu suasana yang masa itulah. Batal tidak, tetapi ada syarat. Maknanya paling-paling tip pun buatlah apa yang paling minima yang kita boleh buat, hatta bagi salam ke, angkat tangan ke, dan jawab tak boleh hadir pun tak sempat juga. Tulis T je. Ataupun tarik pangkah je. Tu kan takkan tak boleh sangat kot. Mana kata, sekurang-kurangnya menyatakan bahawa kita ada. Jadi, jawapan anak ialah, rehat, jangan rehat. Rehat adalah fitnah. Rehat adalah futur. Usrah kena ada walaupun bagaimana keadaan sekalipun, dan
Ada orang nak shortcut usrah sebulan sekali, 4 minggu tak payah, kita usrah lama sebulan sekali pun anak tak setuju. Dalam konteks usrah kita, tak boleh, dia mesti usbu'i. Dia mesti usbu'i. Tolong jangan jadi 2 usbu'i. Usbu'ain. Sebab boleh jadi 2 usbu'ain, dia akan jadi 3. Dia akan di sebulan sekali baru jumpa dan sebagainya. Minta maaf, sebulan seminggu sekali, jangan rehat, buatlah semampu kita mungkin. Yang penting komitmen kita, kehadiran walaupun seluruh masa kita. Ikhwah kerja apa sangat kan? Orang mungkin ikhwah kita ke depan-depan nanti ada yang kerja askar ke tentera ke benda ke lebih mencabar lagi. Mesti macam-macam lagi cara usrah yang kita kena implement. Ini baru ikhwah kita dalam lingkup kerja pun mungkin dalam 10 jenis kerja je kan. Tak sampai teruk-teruk lagi yang lain-lain kan. Jadi anda rasa jangan bagi ruang itu jawapan anda dan itu anda faham. Anda cakap bukan dalam konteks ikhwan Malaysia, anda cakap dalam konteks ikhwan dunia. Bahawasanya mereka tak pernah mencerah benda itu dan ikhwan tak benarkan. Soalan lain? Ada soalan sambungan tu daripada Encik Zainara. Adakah kita boleh bagi lihat? Tak. Sebagai nakibah untuk beri ruang kepada ukhtiah. Nakibah itu cerita lain. Nakibah bukan komitmen. Nakibah adalah tugasan. Itu anda serah kepada kebijaksanaan dan bagi anda ruang ada sebab mungkin dia ada hidden sebab nakibah ni ada tanggungjawab dia. Tapi sebelum benda tu tarik, rehat, kena ada kesedaran-kesedaran yang lain. Nakibah ni nak masuk syurga dia kat depan tu. Bahasa senang, nakibah ke depan, pahala peluang kat dia besar. Bila jadi nakibah ni mesti kita ada komitmen, kita fikirkan dan sebagainya. Sebenarnya nakibah bagian peluang dan ialah kepercayaan, tapi dah tak boleh juga ra'i lah. Itu tak apa, sebab jangan tak jadi nakibah, usrah pun dia tak masuk. Anda nakibah tak boleh, usrah sebenarnya pun tak boleh juga. Jangan, tolong ikhwah sekalian. Kita nak kata kita ikram ni ada apa? Ada berapa? Tiga syarat. Pertama, hadir usrah. Yang kedua, beri komitmen keuangan yang kita wajibkan. Yang kita hadir dan usrah. Usrah ni maknanya, usrah ni adalah wasa'i tarbiyah yang paling atas. Usrah. Yang kedua, komitmen keuangan yang lain. Yang ketiga ialah komitmen program-program lain sebagainya pada usrah. Kalau kita tak buat benda ni, dua ni, kita bukan kita dalam bahasa ikram. Kita bukan kita. Ini tak boleh. Tidak ada definisi ikhwah. Cuma anda tak buka perbincangan kepada orang yang berminat dengan kita, tapi dia dah lama dia berada kat luar, itu jangan tidak ikramkan dia. Atau jangan tidak ikhwankan dia. Contohnya betul lah. Tak ada benda dia ni, dulu dia, sekarang tak apa-apa. Tak, manusia ada hormat dia, manusia ada hak dia. Itu cerita kes lain lah. Wallahualam. Okay. Wallahualam. Saya rasa kita kiranya sudah sampai di penghujung. Bolehkah? Apakah ada yang kalau yakin kalau tak ada soalan? Dengar tak? Okay. Hello. Ya. Kalau tak ada soalan, anda nak tutup dengan sedikit conclusion yang anda lupa sebut tadi. Okay. Satu hadis sebagai poin akhir yang kita boleh ambil adalah satu hadis yang Rasulullah sebut, ni'matani maghbun fiha kasirun minan nas al-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang semua manusia tertipu dengannya, yang manusia tak guna, semua manusia maghbun, maknanya tertipu dengannya. Kebanyakan manusia hatta mungkin masuk perikhwan dan sebagainya, tak kira, iaitu nikmat yang Allah beri kepada kita, kesihatan, nikmat kesihatan dan nikmat masa yang Allah beri. Selama mana kita ada kesihatan, manfaatkanlah kesihatan kita. Sebab bila dah sakit, kita tak boleh buat macam-macam kita sihat. So, masa kita sihat, ibadat kita kejarlah sebanyak mungkin. Masa kita sihat, kita masih boleh melangkah, tolonglah orang. Masa kita sihat, kita masih pergi program-program, pergilah. Kalau dah tak sihat, faedah dah berubah. Ukhti ni tak sihat di rumah lah. Dia dengar cerita jauh-jauh, dapat baca WhatsApp, dia tak boleh buat apa-apa. Dan sebelum berlaku pada kita, kejarlah masa kesihatan kita. Yang ni Rasulullah kata tertipu sebab dia lupa masa dia sihat dia tak buat.
ramai orang tertipu. Ramai orang tak sedar. Masa sihat itu sepatutnya banyak mana yang buat tapi dia tak buat. Kita tertipu dengan kesihatan kita. Boleh faham? Yang kedua, masa yang Allah SWT berikan bagi kita. Masa kita ada masa, kita kejarlah sebaik mungkin. Kejar sebaik mungkin. Kualitikan masa kita. Manfaatkan setiap masa. Jangan biarkan setiap detik berjalan tanpa faedah. Okey, pastikan setiap detik berjalan kita dapat kasbul ajr ataupun kita dapat gandakan pahala dan khidmat kita. InsyaAllah sekarang itu sebagai jawapan kepada tidak ada soalan sebagai penutupan pada kali ini. Allahualam, akhir sekali serahkan kepada Akhi Hakim dan juga Alam minta maaf kawan-kawan sekalian. Kalau ada benda-benda yang boleh menyentuh perasaan dan mengganggu dan sebagainya, itu adalah kelemahan anda sendiri. Dan Alhamdulillah, terima kasih kerana beri peluang bercakap dan bersama kawan-kawan sekalian pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah satu sesi yang pada Ana banyak manfaat, banyak poin, banyak teguran dan harapnya kita semua ambil positif untuk berubah selepas inilah. Dan masa yang terbaik untuk berubah adalah sekarang dan ditambah juga kita dalam bulan Ramadan ni kita boleh ambil peluang bulan Ramadan ni untuk membentuk kita punya kebiasaan baru dengan puasa, dengan sedekah, dengan duha dan sebagainya. Moga-moga kita keluar daripada Ramadan ini dengan perubahan yang baiklah. InsyaAllah. Terima kasih kepada ahli panel sekali lagi, Ustaz Wan dan juga semua yang hadir. Kita doa sikit. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna min ibadika fi Ramadan. Allahumma a'inna ala siyami naharih wa qiyami laylih wa ballighna laylatal qadr ya akramar akramin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. ووثق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفضل الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمثها على شهادتي في سبيلك نعم المولى ونعم النصير. Kita tutup dan kita tangguhkan perjumpaan ini sehingga kita ketemu di masa yang lain dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Subhanallah. عنا فإن